Zaidah, Saidi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ni berada di hadapan makam Sayyid Yahya, iaitu putera Al-Qasim At-Tayyib bin Muhammad Al-Ma'mum bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Dengan demikian, Sayyid Yahya adalah keturunan dari baginda Nabi SAW. Beliau dijuluki sebagai Asyibih, iaitu si mirip, sebab beliau mempunyai rupa dan tubuh yang mirip dengan datuknya baginda Nabi SAW. Ahmad bin Talun, seorang jenderal tentera Abbasiyah yang memerintah Mesir, mendapat khabar bahawa ada seorang Ahlul Bait baginda Nabi SAW yang sangat mirip fizik dan akhlaknya tinggal di Hijaz. Maka ia pun mengundang Ahlul Bait tersebut beserta keluarganya untuk mendapat hadir dan menetap di Mesir. Berbagai rayuan digunakan oleh Ahmad bin Talun hingga Sayyid Yahya berkenan datang ke Mesir dengan ditemani oleh ayahnya Al-Qasim. Perilakunya ini membuat hati penduduk Mesir yang memang pencinta Ahlul Bait hormat pada jenderal tentera ini, sehingga ia dapat berkuasa di Mesir tanpa ada gangguan. Kedatangan Sayyid Yahya Asyibih dan keluarganya di Mesir ini disambut dengan meriah dan sukacita. Tercatat dalam buku sejarah tentang perayaan kedatangan Sayyid Yahya Asyibih dan segenap keluarga Ahlul Bait ini selama beberapa hari. Bahkan kononnya Ahmad bin Talun mengerahkan semua pasukan berkudanya untuk berbaju hijau untuk memberi penghormatan menyambut kedatangan Sayyid Yahya Asyibih. Diceritakan bahawa pada peristiwa kedatangan Sayyid Yahya di Mesir, ada seorang Yahudi bernama Abu Israel yang sudah kehilangan penglihatan mata, di mana Abu Israel berkata kepada putrinya, "Hantarkan saya untuk menyambut. Nanti jika kamu lihat dia, iaitu Sayyid Yahya, datang melintasi di depan saya, beritahulah." Maka semasa Sayyid Yahya dan rombongan keluarga beliau melintasi, puteri Abu Israel memberitahu ayahnya. Masa itu juga Abu Israel berkata, "Wahai Tuhan, jika benar memang dia itu mirip dengan nabimu pada fiziknya, maka kembalikanlah penglihatanku." Belum habis kata-katanya itu, penglihatan si Yahudi tersebut sudah pulih hingga dia ikut bersuka cita atas kedatangan Syahid Yahya di Mesir, dan akhirnya dia pun masuk Islam. Ibnu Ziyad dan Al-Syaqawi bercerita dari lisan bin Zikir, "Saya berziarah ke makam Sayyid Yahya Asyibih tanpa hormat. Saya melihat satu cahaya muncul dari makam dan saya mendengar ayat innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira." Dan dari cerita ini, Ibnu Ziyad berkata bahawa jika kita menziarahi perkuburan yang di situ ada makam Ahlul Bait, maka seharusnya kita membaca ayat di atas. Perilaku demikian ini dapat menjadi sebab termakbulnya doa. Diceritakan juga bahawa Sayyid Yahya tidak hanya mirip segi fizik, bahkan akhlak dan sifat-sifat kemanusiaannya juga mirip dengan baginda Nabi SAW. Kealiman Sayyid Yahya juga masyhur sehingga banyak masyarakat Mesir kala itu bertabaruk kepada beliau. Sayyid Yahya juga mempunyai tanda lahir di belakangnya seperti tanda kenabian yang dimiliki oleh datuknya. Baginda Nabi SAW kali itu, jika orang-orang masuk bilik mandi untuk bersama beliau dan melihat tanda lahir itu, maka otomatik mereka akan tergerak lidah hatinya berselawat kepada Nabi SAW. Rasa cinta dan rindu pada baginda Nabi sentiasa meluap kalau melihat tanda lahir yang dipunyai oleh Sayyid Yahya Asyibih. Sayyid Yahya Asyibih wafat pada 28 Rejab 263 Hijrah, iaitu pada tahun 876 Masihi. Makam beliau dekat dengan makam Imam Asy-Syafi'i.
Di sekitar makam Sayyid Yahya adalah makam-makam para Ahlul Bait seperti saudaranya Abdullah bin Al-Qasim, Sayyidah Zainab binti Al-Qasim, Sayyidah Aminah binti Musa Al-Kazim, Sayyid Al-Anwar, iaitu saudara Sayyidah Nafisah dan sebagainya lagi. Sekian, terima kasih.